Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati al-fadhil tuan-tuan imam, pengurusi dan kuasa surau al-insaf, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 13 hari bulan Oktober 23, kita dapat teruskan tazkirah kita ataupun bicara kita pada tengah hari ini dengan tajuk Islam adalah cara hidup. Islam adalah cara hidup. Berdasarkan kepada sebuah buku yang ana usahakan ini, nama dia Islam adalah cara hidup. Jadi kita nak memahami tentang konsep apa makna Islam cara hidup. Yang pertama sekali kita kena sedar bahawa syariat kita ini ataupun dipanggil syariat Islam ini syariat yang datang dari Allah Azza wa Jalla, datang dari Allah dan kita buat juga kerana Allah. Mana dia nak dua-dua sekali, datang dan kepada, min wa ila. Mana datang dan kepada, maknanya kita ambil daripada sumber Islam kita ni mari daripada Allah, dan kita juga kena ambil, kena buat untuk Allah. Barulah dia jadi lengkap. Dari kepada, itu istilah yang digunakan, dari dan kepada. Jadi kalau kita kata ambil mana, dari manakah kamu punya ajaran, maka kita mengatakan ajaran kami ini dari Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, inna ad-dina 'indallahil Islam. Bahawa agama yang diredai di sisi Allah Ta'ala iaitu hanyalah Islam saja. Mungkin kadang-kadang kita jadi keliru. Umat dulu lain. Umat Nabi Musa agama apa? Jawabnya agama Islam. Daripada Nabi Adam, daripada Nabi Nuh AS sampai ke Nabi kita Muhammad SAW, agama dia satu je, iaitulah agama Islam. Cuma mungkin berbeza-beza dari sudut syariat. Berbeza dari sudut syariat. Jadi syariat dia berbeza sikit. Yani ada yang orang panggil senang, ada yang berat. Kalau kata syariat orang dulu agak berat. Syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara syariat yang paling ringan sekali, kerana kita ni umat yang terakhir, dipanggil umat akhir zaman. Kalau bagi berat-berat nanti orang lari daripada agama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan innad dina yusrun, bahawa agama ini mudah. Agama yang kita anuti ini mudah. Walan yushaddad din ahadun illa ghalabahu, siapa dia menyusahkan agama dia akan tewas. Agama kita ni mudah, tetapi jangan mempermudahkan agama. Macam mana kita boleh faham perbezaan di antara agama ini mudah dan jangan mempermudahkan agama? Jawab dianya satu contoh yang sangat simple, yang sangat senang untuk para jemaah boleh memahami, iaitu solat. Solat salah satu daripada ibadat yang tidak gugur selagi akal berfikir. Manakala akal kita sudah tak waras lagi, na'udzubillah lah, kita minta berlindung Allah Ta'ala. Akal sudah tidak waras, tak boleh nak fikir lagi apa yang ada atas dunia ini. Orang kata tak tahu kepala ekor dah. Ketika itu barulah dia gugur. Macam ada sebahagian daripada masyarakat kita ni orang tua-tua yang sudah nyanyuk. Asalnya dia wajib atasnya agama, tapi bila sudah nyanyuk maka gugurlah dia. Itu dia panggil asas. Agama itu mudah. Tetapi kalau orang ni tak larat, tak kuat, dia boleh duduk. Kan salah satu kita belajar bab solat ni, berapa rukun solat? Rukun solat kita ada berapa? Tak mungkin nak tanya pula dia. Cerita-cerita je lah dah. Tanya buat apa susah, menyusah ke kawan dia kata.
Ada 13 rukun. Salah satu daripada rukunnya, lepas daripada niat baca Fatihah, qiyam. Qiyam ni salah satu daripada rukun yang mesti kita kena berdiri kalau kita mampu. Untuk solat fardu lah. Tetapi kalau kita tak mampu, boleh duduk. Itu dia panggil agama itu mudah. Boleh duduk. Kita musafir dalam travel. Orang travel ni biasanya penat ke tak penat? Travel ni penat ke tidak? Walau macam mana pun mesti ada rasa penat. Betul tak? Hai. Zaman sekarang ni naik kapal terbang, naik kereta api laju, naik dia punya kapal hak cantik-cantik, penat juga. Jawabnya memang penat. Sebab tu dah disebut dalam hadis as-safaru qit'atun minal azab. Musafir itu satu cebisan daripada kesusahan. Sebab berbeza waktu, kita nak pergi pagi, flight kata pukul 2 pagi. Kita nak pergi pagi, tak tidur dah malam tu. Itu dia panggil. Satu lagi, penat dari sudut perjalanan, penat dari sudut masa. Maka Allah Ta'ala beri kepada kita, apabila kamu bermusafir, diberinya kelonggaran kepada kamu, apa dia? Boleh qasar, salat yang 4 jadi 2, yang 3 jadi berapa? Takut qasar 1,5 dia kata nak tolak macam mana tak? Yang 3 pun 3 juga, yang 2 tetaplah 2. Itu dia panggil qasar, maknanya rengkam. Kita ambil yang boleh tolak je, boleh tolak 2. Yang ni maknanya yang qasar Zuhur, Asar, Isya. Yang lain tak boleh. Qasar tu ringkaskan dia punya bilangan 4 jadi 2. Satu lagi diberi kelonggaran, nama dia jamak. Jamak ni setakat yang kita menghadapi cabaran musafir ni, sangat-sangat perlu ke tidak jamak? Perlu sangat-sangat. Sampai kalau dulu orang kata jamak ni ada jamak takdim, satu lagi jamak takhir, betul tak? Mari tempat kita ni jamak jam pula ada. Ni ramai orang KL duk tanya, Ustaz, kalau jam ni boleh jamak tak boleh jamak? Macam mana kita nak jawab? Susah juga. Mufti duduk di negeri yang banyak jam ni, dia kena cari juga fatwa, dia panggil jamak jam boleh tak boleh? Kalau setakat jamak jam logik lagi tak? Dia bisik lagi, Ustaz, kita nak kunduri anak minggu depan, jamak boleh? Tu habis benda dia nak jamak belaka. Jadi kita mengatakan ada setiap benda tu ada fiqh. Maka fiqh inilah memberi kelonggaran kepada kita bahawa sebagaimana kata di para ulama Islam, fiqh itu apabila kita boleh memberi ruang kepada umat Islam ni supaya tidak gugur ibadat dia. Tidak gugur ibadat dia. Bila orang sakit, pergi hospital, kalau kita mengikut pengalaman tuan-tuan lah, pergi melawat hospital. Hospital ni tempat orang kuat ibadat ke, tempat di situlah tempat orang kurang ibadat? Sebab apa dia kurang ibadat? Sakit. Ada ke dalam syariat Islam ni sakit tak payah solat? Ada. Yang adanya puasa boleh ditangguhkan, itu jelas. Allah Taala sebut dalam Quran, faman kana minkum maridan aw ala safarin, siapa di kalangan yang kamu sakit atau bermusafir, fa'iddatun, kamu boleh tangguh puasa pada hari lain. Kita kata alhamdulillah, sebab puasa ni kalau kita paksa, dia boleh membawa kepada kematian. Mana kalau orang larak ke tak larak, kuat ke tak kuat, dia mesti kena puasa juga. Jawabnya tuan-tuan, bulan Ramadan penggali-penggali kubur kena tak tukar 5 shift. Kejap hospital kata mati dah orang ni, mati dah, sebab kena puasa juga. Tidak ada dalam Islam ibadat sampai mati, tak ada. Ibadat sehingga kita bertemu dengan Allah, sehingga kita mati umur adalah, tapi mana pergi ibadat sampai mati? Lah, tidak ada. Haji pun tengok 2 tahun. 2 tahun, tuan-tuan ingat tak? Tahun 2020 dengan 21. 2 tahun tak ada orang Malaysia tidak pergi haji. Sebab apa tak pergi haji? Senang-senang kalau kita nak menangguhkan haji? Tak boleh. Sebab orang yang sudah cukup syarat dia, sudah ada kemampuannya, sudah ada kotanya, sudah ada penerbangan, tiba-tiba dia tak mau pergi, kita kata tak boleh. Tetapi oleh kerana takut kepada ancaman virus yang ditakuti itu, maka haji ditangguhkan selama 2 tahun. Boleh. Namun begitu ada syariat Allah SWT yang tak boleh ditangguhkan, iaitu solat, tetapi boleh diubah dia punya cara, sama ada 4 jadi 2, yang 2 waktu jadi 1, ataupun daripada berdiri kepada duduk. Kalau tak mampu duduk, kita boleh solat sambil kita tidur.
Maka di sinilah kita boleh memahami bahawa indahnya Islam itu. Kenapa Allah SWT pilih Islam ni sebagai agama? Jawabnya Islam yang dibangkit, yang diberi kepada Allah, kepada Nabi SAW untuk kita itu ni, iaitulah Islam yang datang daripada Allah. Allah yang mensyariatkan perundangan ini, maka dia tahu apa yang sesuai dengan keadaan manusia yang diciptakannya. Jadi kalau ada orang mari, dia pening, dia kata, Islam ini tidak sesuai dengan zaman kita hari ni. Agak-agak tuan-tuan boleh terima ke tak boleh terima? Islam tak boleh sesuai dengan zaman kita ini. Boleh terima ke tak boleh terima? Kita kata tak boleh terima. Baru je kita melalui hari, dia panggil hari peristiwa kelahiran Nabi SAW. Banyak ceramah-ceramah yang kita dengar. Di antara banyak-banyak ceramah, iaitulah ustaz akan bagi tahu tentang mukjizat Nabi. Saudara, bila kita dengar mukjizat, apa dia maksud mukjizat? Boleh bagi tahu mukjizat tu apa? Benda magic, benda ajaib lagi, benda pelik. Betul ke tu? Tak salah pun, siapa yang jawab. Sebab mukjizat itu iaitulah suatu perkara yang di luar daripada kebiasaan manusia boleh buat. Berapa banyak mukjizat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi SAW. Macam-macam. Kita dengar cerita apa sedap. Mukjizat makanan sedikit jadi banyak. Air keluar dari tangan Nabi SAW. Ada batu yang beri salam pada Nabi. Jadi semua tu benda pelik-pelik yang berlaku. Boleh jadi pelik zaman dulu, kurang pelik zaman kita. Betul tak? Kita kata batu boleh bagi salam. Ajaib. Mari zaman kita ni bila ada handphone cakap, dia ni plastik ke, besi ke, kayu ke, dia ada lidah tak? Tak ada lidah. Gigi pun tak ada. Tapi kenapa dia boleh bercakap? Itulah kita nak bagi tahu bahawa syariat yang Allah Ta'ala perundangkan ini sesuai dengan semua keadaan semua masa. Maka Nabi SAW bila dia buat satu perundangan, dia tak sebut cara-cara ini untuk orang ni, untuk tak ada. Satu je, untuk orang putih, untuk orang Melayu, untuk orang Cina, untuk apa-apa bangsa pun, syariat kita satu. Kerana itulah yang menyatukan kita, para umat Islam hari ini, iaitulah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah merupakan sumber perundangan. Sumber syariat kita ni ambil daripada mana? Yang pertama sekali ambil daripada Al-Quran. Sebab Allah SWT yang maha bijaksana, yang maha kaya, dia tahu manusia ni lemah. Manusia lemah. Memang kita tak mampu nak direct bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Maka dia buat perantara daripada Allah kepada Jibril AS. Dari Jibril turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua boleh katakan ibadat-ibadat yang kita buat sekarang, yang kita lalui sekarang ini, dia panggil melalui wahyu. Wahyu dari mana? Dari Allah. Allah hantar kepada siapa? Kepada Nabi melalui Jibril AS. Nabi SAW nak tengok Jibril berapa lama dia ketika dia duduk di atas Gua Hira. Ada dah sahabat-sahabat kita ni hak naik Gua Hira Mekah. Naik dah. Jumpa gua cari turun bawah. Kau jumpa orang duk jual kain, dia jual teh atas tu. Nah, kalau pergi waktu orang ramai mesti haji payah juga nak turun. Nabi sebelum daripada tu dia telah diberi mimpi. Ru'ya sadiqah, mimpi yang benar dia tengok. Dia tengok Jibril. Sebelum dia jumpa tu dia tengok dulu mimpi supaya bila berjumpa sungguh jadi dia tidak takut, tidak panik. Ya. Itu dia panggil gambaran. Maka diberinya kepada Nabi salah satu sumber perundangan syariat ini iaitulah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim bila beri kepada Nabi SAW, maka melalui Al-Quran lah Nabi kita ajar semua manusia yang ada atas dunia ni, sumber perundangan kita Al-Quran, dan sumber penyatuan kita di mana? Al-Quranul Karim. Mukjizat Nabi kita kata berapa tadi? Banyak, beratus. Ada setengah ulama kata senara sampai 1000 mukjizat. Tetapi semua tu cerita. Mukjizat bulan terbelah. Tak nampak dah? Nah, dengar dalam Quran kata iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dekat nak kiamat, bulan terbelah. Jelas. Kemudian mari pula mukjizat apa lagi? Makanan banyak, air keluar dari semua itu sudah menjadi sejarah.
Tetapi yang kekal betul-betul lagi iaitulah Al-Quranul Karim. Al-Quran ini mukjizat. Kita kadang-kadang duduk mikir, mukjizat apa? Kita beli lama dah duduk dalam rak buku. Dah, daripada dulu dia kertas sampai hari ni. Kerja di mana? Dah. Ustaz kata pelik sama Al-Quran ni. Dah. Beli lepas 10 tahun macam orang melabur emas kan. Lepas 10 tahun harga naik berapa kali ganda. Adakah harga Quran kita bertukar? Lama-lama dia tukar pergi jadi emas ke jadi perak. Tak tukar. Kertas-kertas itu lah. Kalau tak baca debu kat situ juga. Ya. Kalau tak baca debu situ. Tetapi yang menjadi mukjizat kepada Al-Quran sendiri iaitulah isi kandungan Al-Quran. Zaman Nabi SAW, Quran belum lagi dibukukan secara penuh. Bila dibukukan secara penuh? Selepas Nabi wafat. Mari zaman Sayyidina Abu Bakar, ramai penghafal Al-Quran mati syahid. Jadi sahabat dia bincang, dia kata, bahaya ni kalau ramai mati penghafal Quran, nanti tak ada orang yang hafal betul-betul awal sampai akhir, hilang Quran. Lepas tu barulah dia mula tulis, kumpul balik Quran-Quran yang ada, dikumpulkan dan ditulis, sehinggalah zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu terkenal zaman kita ini Quran Mushaf Uthmani. Sebab apa nama Mushaf Uthmani? Sebab dikumpulkan pada zaman Sayyidina Uthman, dia panggil final, dia punya versi naskah itu yang terakhir. Kemudian Uthman tulis, suruh minta orang tulis semua, dihantarnya Quran induk ini kepada benua-benua negara-negara Islam yang telah dibuka, dihantar sana, hantar sana, barulah dia jadi Mushaf Uthmani yang kita duk baca sekarang itu, Mushaf Uthmani. Dan tulisan dia berbeza sikit dengan tulisan kita belajar sekolah. Sekarang ni dia panggil bahasa Jawi, apa dia panggil Jawi baku. Tak ada anak-anak ada kan dekat sekolah kafar tu. Dia panggil Jawi apa? Tak tahu Jawi apa. Tahu Jawi lah. Tulisan dia tu, tulisan Arab dia ada perbezaan di antara Quran tadi dengan tulisan Jawi, tulisan Arab biasa. Contohnya kitabun, zalikal kitabu. Dia tak tulis sepatut kaf ta alif ba. Tapi tak kataba, atas ta tu dia letak ada tanda mat. Kitabun dengan bacaan. Jadi kalau kita masuk dalam ni memang tenggelam kita. Kenapa perbezaan ini? Ada waktu ditulis kata alif ba. Kitabun. Baca sama tapi dia punya makna lain. Itu dia panggil mukjizat Al-Quran. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, mukjizat Al-Quran lah yang menjadi mukjizat yang kekal. Selagi ada Quran, itulah sumber penyatuan ummah. Hari ni orang pergi haji daripada seluruh dunia. Nah, mari daripada negara atas dunia ada orang Islam, sampailah ke Mekah, insya-Allah. Kalau kita duduk sebelah-sebelah ni, pandai kena bercakap dengan dia. Pandai. Tak tahu. Tapi sekarang ni ada dah. Dia ada dalam handphone ni, dia panggil translate apa, Google Translate apa dia? Translator. Susah kita. Lepas maghrib kita nak baca Quran, mari orang sebelah. Malaysia. Malaysia. Dia pun pecing. Cari bahasa Malaysia. Mentara suasana dia cakap Cina dia, patut terjemah kita. Kita baru balik dia baca pula. Jadi akhir kali kita duk main translator kita. Maghrib dengan Isya tu tak dapat 2 juzuk contohnya. Ya. Tetapi bila Allahu Akbar semua bangun. Itu yang dikatakan sumber kita satu daripada Allah, yang datang daripada Allah, maka kita kena buat juga kepada Allah. Maka kesimpulan yang boleh kita simpulkan iaitulah para jemaah sekalian bahawa agama ini datang dari Allah. Maka para ulama, saya nak simpul di sini supaya para jemaah boleh ambil poin lah hari ni. Dalam tazkirah kita, kalau kita pergi panjang, tuan-tuan kalau nak panjang kena baca dalam buku yang panjang ni. Tengok saya dia pun rasa letih dah. Dia kata bila nak habis ni, sabar. Baca 2 muka sehari habis lah, lama-lama dah. Tak habis. Jadi ulama kata 2 syarat. Tanda itu, buat nota sikit. 2 syarat agama ini, amalan kita ni akan diterima oleh Allah Ta'ala melalui 2 syarat. Syarat yang pertama, datang dari Allah dan kita kena buat kepada Allah. Apa maksud dia? Amalan yang kita nak buat dalam bab ibadat. Dalam bab ibadat, semua kita kena niat kerana Allah. Dia kata, semua benda kena nawai itu belaka. Tak nawai itu pun tak apa. Bukan syarat semua kena nawai itu belaka dah. Takkanlah kita nak buat nawai itu kejap. Tak.
Tetapi niat kita tu, niat dalam hati kita tu, kita nak buat kerana apa? Kerana Allah Azza wa Jalla, maka itu yang dikatakan untuk Allah. Baik. Apa yang kita nak buat? Amalan. Sekarang ni kita nak solat. Solat Jumaat berapa rakaat? 2 je rakaat. Sedangkan kita beripu ramai-ramai. Kalau kita tidak di pejabat ni, jauh nak pergi tempat solat Jumaat tu tak? Jauh ke tak jauh? Jauh juga nak pergi tu. Sampai ada berapa kilometer kena pergi berjalan sana sini. Tetapi solatnya 2 rakaat je. Patut kita buat 10 rakaat baru puas hati dah. Dah lah tunggu lama. Lebih-lebih lagi tuan-tuan yang solat Jumaat di Mekah. Pukul berapa lagi keluar daripada hotel nak pergi solat Jumaat? Pukul apa? 10:30 tak boleh masuk dah tu. Kecuali duduk dekat dataran dah. Dekat Safwah tu boleh. Kalau bagi hujung-hujung tu dia belum awal lagi. Maknanya 2 jam, 3 jam sebelum masuk waktu kita sudah berada di masjid. Tiba-tiba solat 2 rakaat je. Kenapa? Ada kau orang nak pertikai tak puas hati? Tak puas hati? Nak banyak? Berapa ramai-ramai buat 2 je. Kita kata itulah nama dia syariat. Maka kita nak buat apa-apa ibadat, ini syarat yang kedua, mesti ikut Quran dan ikut apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi kita buat 2, tak usah cakap banyak. Kenapa solat subuh 2 ustaz? Kalau biasanya kalau solat ni rakaat ni kurang tanya dah. Tapi kalau Mekah ni, kenapa tawaf 7 pusing? Kenapa melontar 7 biji? Apa lagi dia yang 7 ni? Sa'i 7 kali. Kita peletih nak jawab. Macam mana semua 7 lah ke? Jawapan yang paling mantap, yang paling ringkas, yang paling tepat ikut Nabi ya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak puas hati jugalah. Saya tahulah ikut Nabi, kalau nak jawab macam ni tak payah tanyalah dah. Kita pun tahu. Apa tanya macam tu. Sudah. Yang kita nak tanya ni sebab kita nak tahu matlamat dia, falsafah dia, kenapa 7? Jadi ustaz ni pun pusing sana, langit 7, bumi 7, hari 7. Dia kata di Malaysia apa kedai 7. Dia kena kedai 7, dia pakai senyap 7 belakang. Dia balik gitu. Jadi maknanya ada perundangan dapat dikesan dengan otak kita, dengan akal kita. Ada perundangan hanya semata-mata taslim, kita serah kepada wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Namun begitu, para jemaah sekalian, tidak mungkin akal kita tidak mencari apakah kelebihan yang kita ada. Jadi mudah-mudahanlah masa kita sudah berapa sahur? Jadi mudah-mudahannya 2 perkara yang kita boleh faham tadi, syarat nak qabul amal, syarat amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang pertama apa? Ikhlas. Syarat yang kedua, ikut syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ada tak? Kalau orang kata alladzina amanu wa amilus salihat, orang yang beriman dan beramal soleh, maka sama juga syarat amalan itu nak jadi soleh mesti 2 syarat. Syarat yang pertama, amalan itu dibuat kerana Allah. Syarat yang kedua, kita buat amalan itu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah amal itu jadi soleh. Bila amal itu soleh yang diterima mengikut SOP syariat, barulah dia diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kata para jemaah sekalian, alhamdulillah, kita yakin, letak keyakinan dalam diri kita bahawa syariat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ini sesuai semua masa, semua zaman, semua waktunya sesuai. Kalau kita kata tak sesuai, bukan salah masa, salah kita yang tidak faham. Jadi alhamdulillah, pentingnya kita baca kitab yang kita ada ni, bukan kitab ni pun, kitab lain-lain boleh belaka. Contoh yang kita tunjuk, bila mari waktu bagi harta pusaka, laki-laki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1. Sebab tu orang perempuan suka sangat dia, kalau boleh, harta pusaka ni kita bagi adik-beradik kan, bagi sama banyak lah, nak gitu kan. Hak muslimat semangat lah dia. Kita muslimin ni setuju tak setuju? Ikut syariat. Dalam bab tu juga lah, ikut syariat. Sebab kalau bagi sama banyak, kurang kita punya hak. Dah, gitu. Dia dapat 1, kita dapat 2. Bila bagi sama banyak, jadi kita dapat 1,5, dia pula jadi 1,5. Jadi lebih tinggi dia punya darjat. Tak salah kalau semua setuju. Jadi bila tiba-tiba ada anak orang Islam mempertikaikan benda Islam, dia kata Islam pun tidak adil. Kenapa? Ini soalan dia. Kenapa 2 beradik, adik dapat, kakak dapat sedikit, adik dapat banyak?
Jadi kalau kita nak jawabnya jawapan yang panjang, kita mengatakan itulah yang dikatakan syariat Allah. Sehingga kan para ulama mengatakan dalam bab harta pusaka, Allah tak suruh nabi yang bagi, Allah tak suruh malaikat yang bagi. Allah Subhanahu wa taala yastaftunaka qulillahu yuftikum. Bila kamu tanya tentang pusaka, Allah kata jawab, Allah yang bagikan. Tiba-tiba mari kita zaman akhir-akhir ni kita kata tak apa jadi hak ni. Allah Taala sendiri pun tidak ada juga. Maka timbullah golongan-golongan liberal yang berpahaman sekular yang tidak menghayati syariat Islam, maka timbul perkataan yang tidak baik yang kita mengatakan itulah satu perkara yang sangat merugikan kita para jemaah sekalian. Jadi setakat itulah tajuk perbincangan kita ni, Islam adalah cara hidup. Kita kena yakin dan percaya sebagaimana keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita kena beriman juga dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, sekarang ini umat Islam di Palestin yang sedang dikacau, diganyang oleh Yahudi, maka tabung dia macam mana Ustaz? Tabung yang Palestin tu. Dia tahu dah tempat. Jadi pihak Masjid Surau kata, tabung Palestin hari ni kita gerakkan lagi sekali lagi, insya-Allah. Kita letak dua perkara ya. Yang pertama yang kena bantai itu saudara kita. Tak sekira jauh ke dekat. Islam ni satu je. Timur dengan barat, innamal mu'minuna ikhwatun, adik-beradik. Yang kedua kita berani kan nak pergi. Berani pergi. Tengok dia bom pun kita takut dah. Berani bom ni. Tapi budak-budak Palestin yang duduk main anak batu tu takut dia tengok kereta kebal main-main je dia. Kita tengok kereta kebal pun lagi, FRU mari pun lagi dah. Tak sebab. Jadi oleh kerana kita tak mampu nak pergi dengan tubuh kita, jadi kita pergi yang pertama sekali, yang utama sekali, kita pergi dengan doa kita. Doa penting. Yang kedua, kita pergi dengan apa-apa yang mampu kita bagi bantuan. Mudah-mudahan para jemaah sekalian masuk ke dalam tabung itu sebanyak mungkin. Yang pentingnya pihak NGO yang akan bawa sumbangan kita ni yang dipercayai, yang boleh sampai kepada sahabat-sahabat kita di Gaza ataupun di Palestin. Jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita yang terbaik. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.